Halo, Assalamualaikum. Salam. Abang Topeng nak ulas sedikit lah sebenarnya. Ini nak katakan kadang kalau kita cakap kan orang kata kita cerita tentang politik, tapi politik adalah sebahagian daripada Malaysia. Jadi Abang Topeng semua nak ceritakan macam inilah cerita dia. Hari ni punya cerita, Abang Topeng nak cerita tentang bursa saham. Bursa saham. Okey, Abang Topeng bukanlah katalah pandai sangat lah, bukanlah main sangat tentang saham-saham ni cerita dia. Abang Topeng cuma kumpulkan saham akhirat sajalah cerita dia. Okey, bercerita tentang saham, bursa kita sekarang ni kan. Kalau kita tengok kan, dalam sehari dua ni nampak menjunam dan menjunam lagi. Cayalah sebenarnya. Sebenarnya kenapa Abang Topeng cakap bagus untuk menjunam ni, sebab supaya bolehlah Abang Topeng kumpul duit beli yang mana-mana saham-saham yang jatuh tu. Ya, inilah masa dia kalau nak collect pun. Beli saham-saham yang dah rendah-rendah tu semua. Nanti insya-Allah bila negara ni dah pulih balik, ekonomi dia dah pulih balik, untung. Cerita dia dengan syarat you all ada modal lah lebih kan. Kalau ada modal lebih, apa salahnya shopping beli saham. Saham negara kita juga, bukan negara luar. Betul tak? Kalau kita tak tolong ekonomi negara kita, siapa lagi nak tolong? Kan cerita dia. Kau kena faham satu benda. Kalau semuanya naik, kan, siapa yang nak rugi? Saham ni kena ada orang yang untung dan ada orang yang rugi. Barulah betul. Kalau semuanya nak untung, siapa yang rugi? Bank nak rugi? Bank takkan nak rugi lah. Bodoh lah kalau bank nak rugi kan. Industri insurans lah paling penipu besar cerita dia. Dia tak akan nak rugi punya. Dia mesti nak untung. Dia akan cari jalan macam mana dia nak untung. Tu simple je. Benda simple cerita dia. Jadi apa yang Abang Topeng nak cerita sebenarnya, kalau kita tengok dari segi pasaran saham BSKL kita yang jatuh sampai bawah 1,400 mata ni sebenarnya kan, sebab dia ada 3-4 sebab. Satu utama sebab dia ialah coronavirus. Confirm, memang tu satu daripada dia. Betul, coronavirus adalah salah satu daripada sebab dia. Kedua, sebab dia ialah harga minyak jatuh bang. Harga minyak bila jatuh satu dunia, memang sakit semua. Semua saham-saham yang berkaitan dengan industri ni akan jatuh juga. Sebab industri lepas tu. Balik tadi kan, virus tadi. Bila virus, kilang tak boleh jalan, industri tak boleh jalan, bisnes tak boleh jalan, jadi slow, semua jadi jatuh ekonomi dia. Yang ketiga, ini sebenarnya adalah poin yang paling penting dalam bursa saham. Bursa saham ni banyak pelabur. Kalau pelabur lokal, dia confident, lain sikit. Kalau pelabur asing, dia akan tengok kestabilan satu politik negara, polisi dia, dasar-dasarnya. Kalau negara tu nampak macam politiknya tak stabil, bodoh apa nak letak duit dekat bursa, mampu bunuh diri je cerita dia. Jadi pelabur asing ni belah. Dia takut tengok ekonomi tak tentu arah. Hari ni orang ni jadi menteri, esok orang ni jadi menteri. Lepas tu bertukar-tukar kementerian, bertukar-tukar kerajaan, kejap itu. Lepas tu masing-masing nak bentis kaki masing-masing, nak sailang masing-masing. Bodoh kan cerita dia. Cerita dia. Dah rasa saya buang-buang semua menteri-menteri ni, dah tinggalkan 1-2 menteri yang betul aja, yang lain kita jalan macam biasa lah. Tak tengok itu hari seminggu tak ada lebih daripada seminggu tak ada menteri. Okey jalan Malaysia ni. And that's why ekonomi sebenarnya impak bursa ni dekat pentadbiran kerajaan. Macam mana kerajaan disusun, macam mana politik negara ni. Kalau you bayangkan kita nak letak duit juta-juta, ratusan juta, bilion dekat satu saham satu negara, tiba-tiba negara tu collapse, mata wang dia teruk, mati kita sia-sia je. Baik kita letak dekat negara lain. Betul tak? Jangan bodoh cerita dia. Jangan duk sentimen politik sangatlah, bye. Relax. Jangan inilah. Jangan taksub sangat. Kan? Jadi bursa ni sebenarnya, pasaran saham ni sebenarnya impak dia ada, dia memberi problem dekat banyak benda. Jadi kita tengok tadi yang saya cakap mula-mula virus, kemudian harga minyak, ketiga harga kestabilan politik. Yang keempat adalah bukan setakat macam nak cakap, kita tengok dari segi macam inilah. You nak melabur dalam satu negara, you akan tengok berapakah pulangan you akan dapat balik. Betul.
Siapa-siapa yang nak melabur pun, you labur dalam tabung haji pun you nak dapat pulangan. Terus lah kata apa, you melabur dalam ASB pun nak dapat pulangan. Gila apa melabur tapi tak nak dapat pulangan. Bila apa kita melabur tapi tak dapat apa, kita beli hartanah. You ingat harga hartanah sekarang ni semua bubble, tunggu masa nak mampus saja cerita dia. Tak kisahlah jutawan hartanah atas nama A, B, C, D, E. Dia duk cerita orang belilah, buat apa ni, sublet lah, sebagainya. Semua tu mengarut lah bang. Time ekonomi okey, time ekonomi merudum macam ni, orang tak boleh nak bayar gaji, orang kena buang, kena 3 bulan tak apa ni, 3-4 bulan cuti tanpa gaji. Kau nak bayar loan bank macam mana? Bila loan bank tak boleh bayar, apa ni, rumah sangkut macam mana? So orang tu terpaksa keluar daripada rumah. Contoh dia, siapa nak sewa? You dah ada 10, 11, 12, 50 rumah sewa, pula mampus macam tu saja. Itu menyebabkan. You ingat pasaran tanah cerita dia. Okey, dalam kes sekarang ni pasaran tanah kita, kalau dulu pasaran tanah kita orang luar banyak beli cerita dia. Orang China boleh beli, orang Singapura. Tapi sekarang disebabkan oleh coronavirus dan sebagainya, orang pelancong pun tak masuk. Hartanah pun teruk. Jadi macam mana cerita dia? That's why saham tu jatuh. Jadi ada orang kata ini semua salah. Kalau dulu lah kita, saya bukan nak cerita politik, saya bukan nak cerita apa ni pro mana-mana tak. Kalau masa BN dulu, orang Pakatan Harapan kata ini semua salah BN. Lepas tu bila BN Pakatan Harapan naik, ini semua salah BN lah ni, ini semua salah. Kan? Betul. Apa ni? Ini semua salah Pakatan orang. Kalau orang Pakatan Harapan naik, orang BN akan kata ini semua salah Pakatan Harapan sebagainya. Ini salah DAP lah sebagainya. Bang, tolonglah buka minda tu. Janganlah bodoh sangat semua ni. Kan? Dalam isu ekonomi dan kita tak boleh letak politik-politik semua tu mengarut dia cerita dia. Kita kena faham untuk menjaga macam mana kita nak jaga negara kita. Kan? Kita kena fikirkan macam mana kita nak solve isu-isu yang berkaitan. Relax. Man. Kan? Okey, jadi dalam apa ni, dalam kita tengok isu-isu ini, cerita dia macam mana pasaran saham, bursa saham dan sebagainya yang berlaku dalam negara kita, kita kena tengok juga impak dia keluar. Contohnya impak dia dekat negara-negara jiran-jiran kita macam Singapura. Bayangkan, dulu satu masa dulu ramai yang melabur kat Malaysia. Kilang dekat Pulau Pinang, kilang dekat JB, kilang dekat KL, sebagainya. Mana pergi kilang-kilang tu? Pergi ke Thailand, pergi ke Vietnam, pergi ke Cambodia, sebagainya. Cerita dia. Tapi kenapa Singapura, negara kecil, tak ada apa sumber pun, orang datang melabur. Sebab apa jadi macam tu? Kenapa dana besar, pelaburan besar masuk ke Singapura? Masuk. Dalam keadaan coronavirus sekarang pun pelaburan masih masuk. Tak keluar pun cerita dia. Sebab politik negara dia stabil, cerita dia. Kita 365 hari kali 2, kali 4. Maknanya itulah masa kita berpolitik. Kita ni bukan dia orang cakap sepanjang tahun, tak. Kita ni 3 kali ganda setahun kita berpolitik. Lalah jahanam negara. So itu saya nak marah pun ada, nak sakit hati pun ada cerita dia. Tapi pasal bodoh ni cerita dia. Sebab apa? Bukan nak katalah saya pun tak adalah banyak sangat saham dalam ni, dalam bursa cerita dia. Tapi rasa macam frust lah tengok. Frust. Dengan lay off, dengan cuti tanpa gaji yang sekarang ni, saya rasa macam apalah negara ni nak jadi cerita dia. Hanya kerana bodoh 2-3 orang, jahanam satu negara. Pening cerita dia. Jadi bursa saham ni sebenarnya jatuh teruk sangat lah sebenarnya. Saya risau kalau dia jatuh lagi 2-3 ratus mata lagi. Contoh dia jatuh sampai 1000 mata tinggal. Masa tu kita nak kata apa? Kan? Orang nampak dah kita punya bursa tak kukuh. Kan? Kita punya bias KL teruk jadinya. Nak kata bayangkan kalau nak katakan negara kita tak ada sumber kan. Okey, negara lain pun lagi tak ada sumber cerita dia. Kita ambil contoh jauh lah. Kita tak nak ambil Indonesia, kita ambil Singapura negara tak ada apa bang. Air minum pun proses air kencing. Recycle balik cerita dia. Kita berlambak air. Kenapa? Pelabur tak nak melabur kat sini. Kita lagi banyak tanah kosong. Kita ada terlalu banyak tanah kosong. Kita
Kita ada banyak galian. Balak ada. Singapura ada balak ke? Cuba sebatang balak. Cuba bagi tahu kat mana. Bukit Timah. Apa yang ada kat Bukit Timah tu? Ha. Tak payah. Sembang je cerita dia. Singapura. Jadi cerita dia sedih, senang sedih. Bila kita tengok bursa saham kita, pasaran saham kita jatuh drop banyak-banyak macam ni. Tak tahulah nak kata macam mana. Tak tahu nak kata. Rasa nak kalau dapatlah katuk kepala sekor-sekor tu, rasanya mungkin nak katuk kot. Cerita dia. Sorry lah, dia emotional sikit lah, marah sikit. Rasa ada macam geram-geram lah cerita dia. Macam, tapi jangan orang cakap macam lagu kan, geram, jangan engkau geram. Itu jangan. Tapi bila kita tengok balik lah, okay, mungkin orang marah bila dengar celoteh saya atau sembang santai saya ni. Tapi fikir, guna otak kita. Kenapa benda ni berlaku cerita dia. Kadang-kadang geram juga cerita dia. You bayangkan, pelabur boleh pergi ke Indonesia, boleh pergi ke Singapura yang tak ada apa, haram jadah. Sorry, off record yang itu perkataan tu. Yang tak ada apa tu, kosong tu cerita dia. Tak ada benda pun. Tapi dia orang sanggup melabur, bawa duit, tak sebagainya. Sedangkan tak ada apa pun. Negara kita lagi banyak bagusnya. Tapi kalau saya ni pelabur asing, contoh dia, bukan pelabur asing. Cerita dia ada beza pelabur asing dengan pelabur asing. Okey, jadi bila kita tengok dari dua tu kan cerita dia. Kalau saya ni pelabur asing, saya juga mungkin bukan melabur di Malaysia. Takut. Baik saya melabur di Indonesia, betul. Dia punya politik dia tak stabil sebagainya, tapi dia ada resource, dia ada berpotensi dalam masa 5 tahun lagi. Dia orang Indonesia sekarang ni banyak perubahan. That's why, kau perasan tak? Kenapa orang sanggup melabur dekat Vietnam? Vietnam pun tak elok juga dia punya kestabilan politik dia. Kenapa orang melabur dekat Cambodia? Hun Sen masih berkuasa lagi ke sana, Cambodia. Kenapa orang pergi kat Laos? Cerita dia, sebab orang nampak walaupun dia ada sedikit masalah dalam politik dia, tapi dia masih ada peluang untuk berjaya. Tapi di Malaysia teruk. Rasuah tahap dewa. Tak payah sembang lah cerita dia. Rasuah tahap dewa kat Malaysia ni. Sampai ada yang, malah nak cakap orang kata politik pula cerita dia. Tapi sampai setakat 2 juta tu duit poket saya je. Sampai macam tu punya ayat pun ada cerita dia. Kan, kalau betul 2 juta tu duit setakat duit poket je, dermalah untuk tabung Covid. Gunakan 2 juta tu untuk tabung Covid. Hang kaya, ada duit bilion-bilion. Apa salahnya setakat 2 juta tu kecil je, duit poket je. Ini suruh rakyat yang ada 2-3 kupang dalam poket nak pergi derma untuk tabung Covid. Agak-agak je dia. Kami nak hidup juga. Kami yang ada dalam poket 5-6 kupang tu pun kami nak hidup. Engkau 5-6 kupang tu tak nampak kesan 2 juta, 2 juta. Duit poket je kita. Alamak. Derma lah cerita dia. Sembang macam setengah-setengah, sorry lah, setengah-setengah ustaz ni duduk sembang, bagi kutip tu, okey, kita keluarkan tabung derma kutip waktu kita buat tabung infak derma untuk sebagainya. Tapi tabung tu tak lalu pun ke depan dia pun tak masuk duit tu dalam tabung tu. Dia sembang suruh orang masuk tabung, tapi dia sendiri tak masuk tabung. Okey, malah nak cakap lah, okey, apa-apa pun nanti saya bagi tahu anda lain. Kalau anda rasa video ni bermaklumat, video ni bagus, video ini tu, tolong share, tolong like, tolong subscribe, dan tolong bagi tahu kawan-kawan. Okay, thanks. Salam dari Abang Topeng.